Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan masuk 7.2 respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini apa? Respirasi anaerob merupakan proses penguraian glukosa dengan kehadiran oksigen. Aerob adalah proses penguraian glukosa. Glukosa sebagai substrat diuraikan dengan kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Tenaga kimia ni adalah tenaga ATP lah. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga ATP. Okey, ini adalah proses yang berlaku dalam respirasi aerob. Respirasi aerob, okey, ni kalau sel, kita ada dua bahagian, iaitu yang pertama sitoplasma dan yang kedua adalah mitokondria. Okey, apa yang berlaku di semasa sitoplasma? Di sitoplasma, proses yang pertama adalah proses glikolisis. Penguraian glukosa oleh enzim, di mana satu molekul glukosa diuraikan kepada dua molekul pyruvate. Pyruvate ini akan memasuki mitokondria, dioksidakan oleh oksigen, melalui beberapa siri lah, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga ATP. Tenaga itu digunakan untuk menghasilkan tenaga ATP. Konsep tenaga, kalau kita belajar secara fizik, tenaga hanya berubah bentuk. Tenaga tidak dapat dimusnahkan. So, tenaga ini digunakan, tenaga yang terhasil ni, so dia tak boleh dibiarkan dalam sel begitu sahaja. So dia ditukarkan kepada untuk menghasilkan molekul ATP. Molekul ATP tu apa? Dia adalah molekul yang boleh istilah teacher memegang tenaga. Apakah itu ATP? ATP nama dia adenosina trifosfat. Molekul yang boleh menyimpan tenaga kimia di dalam sel. Adenosina, adenosin, dia ada bahagian adenosin, bahagian gula ribos, dan dia ada 3 kumpulan fosfat. Sebab tu dia panggil trifosfat. 3 kumpulan fosfat. Setiap ikatan ini ada tenaga. Yang pertama, bagaimana ATP itu dapat dihasilkan? Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tidak organik ditambah kepada adenosina difosfat. Maksudnya dalam sel ada molekul ADP. Bila tenaga dihasilkan melalui aerob tu, so tenaga tu tak boleh terbiar saja, maka tenaga itu digunakan untuk ADP yang bebas di dalam sel, digunakan untuk mengikat fosfat yang bebas juga. So tenaga itu digunakan untuk mengikat ADP dan fosfat bebas supaya terbentuknya ATP. Adenosina trifosfat. So ATP terhasil. So ATP ni molekul yang stabil lah. So bila ATP ni molekul yang stabil, so dia ada ikatan fosfat yang lemah kat sini. So sekiranya tenaga diperlukan oleh sel ataupun diperlukan oleh tisu bahagian lain, macam sekarang kita tengah belajar, maksudnya tisu-tisu di bahagian otak memerlukan tenaga sebab kita tengah berfikir. So apa yang berlaku pada ATP adalah
Apa yang berlaku pada ATP? Dia akan berlaku pemutusan di kawasan ini. So, bila di kawasan ini putus, tenaga akan dibebaskan. So, molekul ATP akan bertukar kepada ADP dan fosfat yang bebas. So, dia akan rotate pertukaran ni. Bila tenaga nak disimpan, akan jadi ATP. Kalau tenaga nak digunakan, dia akan putus, akan jadi ADP semula. Okay, so keseluruhan proses respirasi aerob adalah pengoksidaan glukosa menggunakan oksigen. Glukosa dengan adanya oksigen membebaskan karbon dioksida, air dan tenaga sebanyak 2,898 kilojoule. Ini adalah eksperimen respirasi aerob yang kita jalankan di dalam makmal. Okey. Nanti kita akan sambung yang ni di dalam kelas nanti. Okey, praktik formatis yang terdapat di dalam buku teks. Apakah yang dimaksudkan dengan respirasi aerob? Penguraian glukosa dengan kehadiran oksigen. Substrat lain selain daripada glukosa yang dapat digunakan ialah semua jenis gula yang kita belajar dalam karbohidrat. 3. Persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Glukosa tindak bala dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Huraikan proses-proses yang berlaku dalam respirasi aerob dalam menghasilkan tenaga. Okay, kita kena cerita yang gambar tadi tu. Proses penguraian berlaku di dua tempat iaitu sitoplasma dan mitokondria. Apa yang berlaku di sitoplasma? Glukosa diuraikan kepada dua molekul pyruvate. Okay, so dua molekul pyruvate ni akan memasuki mitokondria supaya dapat dioksidakan dengan oksigen melalui siri tindak balas yang dapat membebaskan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, itu saja untuk 7.2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.